Pandemik COVID-19 bukan sahaja mengancam nyawa dan tahap kesihatan, tetapi mengubah sama sekali cara hidup dan gaya hidup manusia di seluruh dunia, termasuklah negara kita. Walaupun ancaman wabak ini belum berakhir, namun kehidupan harian anggota masyarakat sudah pun berubah sedikit demi sedikit, dengan masing-masing perlu menyiapkan diri dari segi mental dan fizikal untuk kelangsungan hidup seterusnya. Assalamualaikum dan salam ngakak. Saya Muhammad Nabil Azim bin Adam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sedayu. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah syarahan bertajuk bagaimana pandemik COVID-19 telah mengubah kehidupan saya sebagai seorang pelajar. Tuan-tuan dan puan-puan, umum mengetahui bahawa Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia PKP 2020 merujuk kepada tindakan pencegahan oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia terhadap kes pandemik coronavirus pada 16 Mac 2020. Oleh itu, kawalan gerakan dilaksanakan di seluruh negara. Kejadian itu sering dirujuk oleh setengah pihak media, sama ada betapa beberapa media tempatan maupun antarabangsa, sebagai kuarantin Malaysia. Pada 16 Mac 2020, jam 10 malam waktu Malaysia, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi ucapan secara langsung di televisyen dan secara rasmi mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit-Penyakit 1988 dan Akta Polis 1967. Pandemik COVID-19 memberi impak besar kepada pelbagai sektor dan dengan bidang pendidikan, sama ada rendah, menengah maupun yang tinggi, tidak terlepas daripada kesannya. Sebagai seorang pelajar, tidak terkecuali mengalami dan patuh kepada perintah yang telah dikeluarkan. Namun, PKP telah menyebabkan saya tidak dapat ke sekolah untuk meneruskan pelajaran seperti biasa. Kita dilarang untuk keluar rumah sesuka hati. Penyakit ini boleh menyakiti kita melalui penyebaran hembusan dan sebaran virus di merata-rata tempat. Sehingga kini dicatatkan 8,943 rakyat negara kita dijangkiti dan 124 kes kematian. Hadirin sekalian, antara perubahan paling ketara yang sedang dialami oleh saya ialah dari aspek penjagaan kesihatan dan kebersihan diri. Kita telah diperingatkan berkali-kali di media massa dan kenyataan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, iaitu Yang Berbahagia Datuk Noh Hisham Abdullah, untuk kerap membasuh tangan. Jika selama ini majoriti kita tidak begitu mempedulikan keperluan untuk menjaga kebersihan diri, kini ia bukan satu pilihan. Wabak ini sekaligus menyedarkan kita betapa amalan penjagaan kesihatan dan kebersihan tidak boleh diabaikan. Kini amalan mencuci tangan dengan kerap, menggunakan sanitasi tangan, memakai pelitup hidung dan mulut bila bergejala, serta amalan penjarakan sosial mula menjadi cara hidup baru kita, sekaligus menjadi titik perubahan yang tidak boleh kita ditolak. Tuan-tuan dan puan-puan, penularan penyakit COVID-19 ini juga merubah lanskap pendidikan negara. Sewaktu pemerintahan kawalan pergerakan dilaksana, semua institusi persekolahan telah ditutup. Namun, atas inisiatif Kementerian Pendidikan yang menggalakkan pembelajaran atas talian langsung, secara umumnya semua pelajar di Malaysia masih dapat meneruskan pembelajaran. Saya juga perlu belajar melalui kaedah penggunaan media sosial seperti WhatsApp, Telegram, YouTube dan banyak-banyak lagi. Meskipun begitu, terdapat rakan-rakan yang tidak dapat mengakses kelas atas talian kerana masalah kewangan untuk memberi data. Ini tidak mematahkan semangat saya untuk terus belajar. Yang paling menyeronokkan saya berpeluang mengikuti aktiviti kokurikulum pengangkat laut di atas talian. Contohnya mengikuti kuis pengangkat dan webinar sambutan Hari Lautan Sedunia. Saya berjaya mengumpul banyak CJ melalui aktiviti ini. Tuan-tuan yang dihormati, apabila kerajaan mengumumkan pada 15 Julai pelajar boleh mula ke sekolah, saya berasa sangat gembira kerana sudah hampir 3 bulan tidak berjumpa dengan rakan-rakan dan guru. Namun perkara yang utama mesti dipatuhi ialah mengikut prosedur pengadilan standard atau SOP. Antara SOP pembukaan sekolah ialah pemeriksaan suhu bagi murid, guru dan individu yang mempunyai urusan dengan pihak sekolah.
Mereka dengan suhu yang melebihi 37.5 darjah Celsius atau bergejala tidak dibenarkan memasuki kawasan sekolah. Manakala aktiviti di luar bilik darjah seperti sukan dan kokurikulum secara bersemuka tidak dilaksanakan sehingga suatu tarikh dimaklumkan nanti. Untuk memastikan keselamatan dan mengelakkan jangkitan COVID-19 di kalangan pelajar, kita hendaklah mengikuti SOP yang disediakan. Waktu rehat juga pelajar hanya dibenarkan untuk memakan dalam kelas. Pelajar juga digalakkan untuk memakai penutup hidung dan mulut. Perlu memastikan tangan sentiasa bersih dan pelajar hendaklah kerap mencuci tangan. Kesimpulannya, terdapat pelbagai langkah yang wajar dilaksanakan untuk memastikan pandemik COVID-19 ini dibendung penularannya. Dalam hal ini, semua anggota masyarakat perlulah bekerjasama ibarat au dengan tebing agar dapat ditangani dengan berkesan. Kita tidak mahu menyesal akibat kelekaan kita mendatangkan kesan buruk, kerana menyesal dulu pendapatan, menyesal kemudian tidak guna. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin mengambil kesempatan untuk menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan yang tidak disengajakan. Sekian, terima kasih.